Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Ini ialah surah Al-Kahfi. Tafsir bagi surah Al-Kahfi. Surah ini diturun di Mekah. Surah Makkiyah. Baik. Musyrikin Mekah timbul dalam hati mereka perasaan takut-takut Nabi Muhammad ni, yang dikatakan Muhammad ni seorang Nabi betul atau seorang Rasul betul. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu sama ada dia ni Nabi betul ke ataupun saja-saja dia ni mereka apa? Maka mereka orang musyrikin Mekah ni akan rujuk apa-apa tentang muskilah agama dia kepada pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi lah adalah guru-guru mereka. Sebab orang musyrikin Mekah ni dia mengikut ajaran Nabi Ibrahim tetapi tidak ada kitab. Jadi kitab yang mereka rujuk ialah kitab Taurat ataupun kitab Injil daripada pendeta Yahudi Kristian. Maka di atas keputusan itu mereka hantar beberapa orang ke Madinah. Jumpa beberapa orang pendeta Yahudi dan pendeta. Jadi mereka tanya, ni Muhammad ni, kalau dia manusia biasa tak ada masalah lah. Kalau dia Nabi betul, kita tak ikut ni, berat kita. Macam mana nak tahu? Maka pendeta Yahudi kata, kamu tanya dia 3 soalan. Kalau dia jawab 2, tak jawab 1, betul dia Nabi. Iaitu kamu tanya dia tentang Al-Kahfi. Soalan yang kedua, kamu tanya dia tentang Ruh. Soalan yang ketiga, kamu tanya dia tentang Zulkarnain. Kalau dia jawab, kalau dia boleh cerita tentang Al-Kahfi, kalau dia tak jawab tentang Ruh, kalau dia jawab tentang Zulkarnain, dia adalah Nabi. Maka mereka datang balik ke Mekah, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya Nabi, ya Muhammad, kalau sekiranya kamu ni Nabi, ceritalah kepada kami tentang orang-orang yang duduk dalam gua Al-Kahfi. Kahfi itu gua, orang yang penghuni gua. Kemudian cerita pada kami tentang Ruh, dan cerita pada kami tentang Zulkarnain. Nabi pun jawab berdasar pada pengalaman biasa. Kamu datanglah besok. Kamu datang besok. Kemudian tanya. Bila Nabi kata begitu, Nabi tak sertakan dengan insya-Allah. Besoknya tak turun wahyu. Malam tu tak turun wahyu. Besoknya tak turun. Besoknya dia orang datang. Tanya Nabi, Nabi pun senyap tak jawab. Ni kata dah. Bila tanya soalan betul, barulah tahu tak boleh jawab. Jadi hari-hari mereka datang jumpa Nabi. Hari-hari, setiap kali yang Nabi tak dapat jawab tu, mereka hinakan Nabi. Jadi mengikut riwayatnya antara 15 hingga 17 hari wahyu tak diturun. Jadi Nabi kena diuji oleh Allah Ta'ala selama 15 hingga 17 hari mengikut hadis yang berlainan lah. Nak ceritanya ialah Nabi tak tahu ilmu ghaib. Tak boleh dia cerita satu perkara yang dia tak tahu, tak boleh. Nabi bukanlah satu orang yang tahu ilmu ghaib. Nabi hanya tahu ilmu ghaib apabila Tuhan beritahu pada dia. Kalau Tuhan tak beritahu pada dia, dia tak tahu. Berbanding dengan kita sekarang, tu tahu ilmu ghaib pula. Tengok muka orang tak tahu dah wirid apa ada. Orang ni betul ke salah ke apa. Tengok muka je. Itu termasuk orang yang syirik fil ilmi. Syirik fil ilmi.
Iaitu Nabi yang tak tahu ilmu ghaib, tiba-tiba tu kita tahu. Baik, balik pada cerita ni, surah ni. Jadi surah ni turun selepas 15 hingga 17 hari lepas daripada peristiwa tadi soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Pujian itu milik Allah. Segala pujian, satu pujian, semua pujian, segala pujian milik Allah. Hak Allah. Orang lain pun dipuji juga, bukan? Tetapi semua pujian atau pujian itu milik Allah. Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri dengan ayat ni yang pertama. Ini tafsir Ibn Kathir. Daripada tafsir Ibn Kathir kata Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. Dari segi lafaznya, Alhamdulillah, pujian itu milik Allah, Zat yang menurunkan ke atas hamba-Nya kitab Quran. Tengok sini, bila Tuhan kata segala puji miliknya, pujian itu miliknya, Nabi Muhammad yang menerima wahyu ini tak disebut nama, tak diberi pangkat. Bila Tuhan memuji dia ataupun segala pujian milik Allah tadi, maka Nabi pun tidak diberi nama, tidak dibubuh pangkat. Begitu juga dalam surah Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi. Maha berkat Allah Ta'ala, Zat yang menurunkan ke atas hamba-Nya Furqan, pembeza, iaitu Quran. Membeza di antara hak dengan benar. Tak beritahu juga nama Nabi, tak beritahu juga pangkat Nabi. Ya? Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak mungkin sama sekali, kamu dapati dalam Quran ini sebarang perselisihan. Tak ada selisih antara ayat dengan ayat, ayat depan, ayat belakang, ayat dulu, ayat kemudian, perintah-perintah, semua tak ada perselisihan. Qayyimah, teguh maknanya, teguh. Quran itu teguh, iaitu lurus cara penyampaiannya. Liunzira, supaya Nabi Muhammad akan beri ancaman. Ancaman apa? Ancaman ba'san syadida, iaitu ancaman azab yang pedih bagi sesiapa yang tolak tauhid, iaitu tolak mengesakan Allah, tolak dalam pengesaan Allah Ta'ala. Min ladunhu, daripada sisinya, azab akan diberi daripada sisinya di pada mahsyar esok. Wa yubashshiral mu'minin, dan akan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman sempurna, tidak buat syirik pada Allah. Atau siapa-siapa yang buat syirik, kemudian dia bertaubat pada Allah, kemudian dia berhenti buat syirik, dan dia mati dalam iman, dia panggil. Alladzina ya'maluna as-solihat, dan orang-orang yang, iaitu orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal-amal ibadat yang dibuat mengikut sunnah Nabi, hadis Nabi, ataupun Quran. Amalan-amalan ini saja dipanggil amal soleh. Amal-amal ibadat yang dibuat tidak ikut sunnah Nabi dipanggil amal ibadat yang ditolak. Maknanya, apa saja amal ibadat yang tidak ada dalil, tak diterima oleh Allah. Tak diterima. Kalau kata diterima, bermakna orang yang kata tu kata Allah Ta'ala nak beri pahala, dan dia kata tu tidak daripada dalil, dia sudah jadi dusta pada Allah. Sebab itu orang yang buat bid'ah ni dipanggil pendusta pada Allah Ta'ala, membuat syariat sendiri. Dan sesiapa yang buat syariat sendiri, tempatnya neraka tak keluar. Anna lahum ajran hasana, bagi mereka, bahawa bagi mereka itu pahala yang baik, iaitu syurga. Makithina fihi abada. Syurga itu duduk sementara ke? Tidak.
kekal mereka berada di surga itu kekal selama-lamanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan supaya Nabi Muhammad memberi ancaman kepada orang-orang yang kata Allah Ta'ala mengambil anak. Ambil anak sini bermakna ambil anak angkat. Jadi siapa-siapa yang belajar wahyu Allah ini yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, dan nabi kirim kepada sahabatnya, sahabat kepada anak muridnya, anak muridnya, anak muridnya sampai kepada kita. Siapa-siapa yang belajar tafsir Quran ini hendaklah memberi ancaman kepada orang-orang yang kata Allah Ta'ala mengambil anak, iaitu Allah Ta'ala mengambil anak sebagai wakilnya dalam penyeruan, dalam doa, dalam ibadat. Ini dipanggil tawassul. 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 Jadi walad-walad dalam Quran ini, contoh dalam surah Al-Qul Huwallah, Al-Ikhlas tu, lam yalid, Allah tidak mungkin beranak. Dulu tak mungkin, sekarang tak mungkin, akan datang tak mungkin. Sebab apa tak mungkin? Sebab surah Isra ayat 111 kata, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji, katakanlah pujian itu milik Allah, zat yang tidak mungkin mengambil anak angkat, tidak mungkin mengambil tawassul. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan Allah Ta'ala tidak ada bagi dia, tidak mungkin ada baginya sebarang sekutu pun dalam pentadbiran kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Dan tak mungkin ada baginya sebarang pelindung daripada mahsyar besok, minadh-dhulli, daripada kehinaan azab api neraka. Oleh sebab itu wakabbirhu takbira, maka bertakbirlah kamu, mengagungkan Allah, membesarkan Allah sebesar-besarnya. Baik, kok ada orang yang query tentang ayat ini. Surah Az-Zumar ayat ke 4 atau 5. Iaitu ayatnya, lau aradallahu an yattakhidha walada. Kalau Allah Ta'ala itu ingin mengambil anak, ingin ambil tawassul, ambil perantaraan, la yastafa, tentu Allah Ta'ala pilih sendiri, ma yakhluqu, daripada makhluk yang dia sudah cipta sendiri, ma yasha, siapa-siapa yang dia nak. Kenapa yang kita kata, orang Kristian kata Nabi Isa tu wakil Allah? Kenapa orang musyrikin kata malaikat-malaikat tu wakil Allah? Kenapa kau Hindu-Hindu kata dewa-dewa, iaitu malaikat-malaikat itu wakil Allah? Kenapa kau orang Buddha tu kata wali-wali itu wakil Allah? Kenapakah kita orang Islam kata Nabi Muhammad tu wakil kita, Syekh Abdul Qadir itu wakil kita, Nabi Khidir itu wakil kita? Kenapa kita kata? Kalau Allah nakkan wakil dia, maka Allah Ta'ala akan pilih sendiri. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah Ta'ala. Subhanahu wallahul wahidul qahar. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Ini juga, ini bagi sesiapa yang kata tawassul itu boleh. Jadi wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, supaya beri ancaman pada orang yang kata Allah Ta'ala ambil anak, ataupun ambil anak angkat, atau ambil perantaraan, iaitu tawassul. Maka ayatnya ialah, ayat berikutnya ialah ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tidak ada bagi mereka tentang dakwaan Allah Ta'ala perlu tawassul, perlu wakil dalam doa, dalam ibadat, dalam penyuruhan. Min ilmin wala li abaihim, daripada sebarang ilmu daripada Quran, sebarang ilmu daripada hadis, wala li abaihim, dan tidak juga oleh daripada tok guru mereka yang mengatakan tawassul ni boleh. Bohong semata-mata.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, buruk sungguh kalimah-kalimah, iaitu perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut-mulut celupa mereka. In yaqulu, tidaklah mereka mengatakan Allah Ta'ala tu nak tawassul illa kadhiba, melainkan dusta semata-mata. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Maka barangkali kamu akan membinasakan diri kamu Muhammad, atau siapa-siapa yang mengajar tauhid ni. Kemudian kalau ayat dulu kena Nabi, ala atharihim illam yu'minun bihadzal hadis asafa, bahawasanya mereka atas kesan-kesan mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman. Hairan Nabi kerana mereka tak mau beriman bihadzal hadis, dengan ini Quran, asafa, kerana bersedih. Kerana sedih tadi, Nabi, mungkin kamu akan membinasakan. Tidak berlaku gitulah. Macam kita sekarang ni, macam mana dia orang ni pakai tawassul ni, macam mana ni? Sedangkan Tuhan tak perlu. Ayat Quran jelas beritahu tak ada, tak boleh. Dan ini adalah sebab-sebab syirik, seperti mana syiriknya Kristian, syiriknya Yahudi, syiriknya Buddha, Hindu, semua sekali. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ni, iaitu termasuk bumi itu sendiri, dari segi hartanya, dari segi tanamannya, dari segi permatanya, dari segi hasil mahsulnya, emas beliannya, alal ardi, di atas muka bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan hidup dunia saja. Untuk kamu dapat memiliki sebahagian daripada harta sebagai menghiasi bumi ini. Tetapi semua itu linabluwahum, supaya kami dapat uji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang terbaik sekali amalan. Bukan terbanyak, terbaik. Tapi kalau orang tu dapat buat terbaik, kemudian banyak lagi, itu lagi baik. Apa yang kita buat sekarang ialah terbanyak, tapi paling tak baik. Baik kita buat yang sikit tapi yang baik. Kemudian yang sikit yang baik ni kita buat banyak-banyak. Baik. Sama ada kamu percaya atau tidak percaya. Sama ada kamu lulus ujian daripada Allah atau tak lulus ujian. Suatu hari kelak bumi ini akan kiamat. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan bahawasanya kami akan jadikan apa yang ada di bumi tadi sa'idan juruza, suatu tanah yang rata bersih. Apabila kiamat hancur, tandus, bersih, kosong, tandus. Contoh mudah ya, kalau bumi ini bergegar, gegarnya kita kata 3 skala Richter saja cukup. 2 minit sekali. 2 minit sekali 3 skala Richter. Gegek. Bumi ini semua sekali akan masuk dalam laut. Akan jadi rata. Tapi Tuhanlah yang kukuhkan bumi. Dengan tak bergerak, kukuhkan. Baik. Idh awal fityatu ilal kahfi, ketika masuk pemuda-pemuda kepada gua, kepada satu gua besar. Faqalu rabbuna, dah kita tinggal ayat am hasibta anna ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Ini ialah cerita Al-Kahfi itu sendiri. Cerita Al-Kahfi ini berlaku daripada selepas diangkatnya Nabi Isa ke langit. Iaitu peristiwa ini berlaku sebelum diutuskan Nabi Muhammad. Iaitu
pemuda-pemuda ini ialah pengikut-pengikut daripada ajaran Nabi Isa. Kristian lah. Nah, Kristian zaman Nabi Isa. Selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ini ialah pemuda-pemuda yang ikut, yang pegang tauhid. Am hasibta anna ashabal kahfi, apakah kamu anggap bahawa saja penghuni gua itu, warraqimi, dan batu bersurat yang tulis cerita-cerita dia, setengah tafsir kata anjing dia, kanu min ayatina ajaba, adalah benda yang dulunya terdiri daripada tanda-tanda bukti Allah yang menunjukkan. Mana kamu berasa mereka yang tidur dalam gua selama 300 tahun ni takjub dah, ajaib dah kau? Tuhan tanya kita, adakah kamu rasa mereka tidur dalam gua 300 tahun tu takjub dah kau? Kami cipta kamu daripada tak ada kepada ada tu lebih takjub lagi patutnya. Dulu tak ada kamu, tiba-tiba kamu sekarang sudah ada. Itu lebih takjub lagi. Langit dengan penciptaan langit dan bumi itu lebih takjub lagi. Ini daripada orang yang ada tidur aja. Bumi, langit dan bumi yang dulu tak ada jadi ada. Patut kita menakjubkan lagi, bukan? Atau kita yang tak ada jadi ada, takjub juga. Tapi ini orang yang ada cuma tidur. Nah, nampak tak? Dia punya tu. Jadi adakah kamu sangka orang yang penghuni syurga tu, penghuni gua tu, dengan anjing dia atau dan batu bersurat tu adalah antara tanda-tanda kami yang menakjubkan kamu? Maknanya tidak. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Ini cerita ni kalau kita baca baik-baik, elok-elok cerita ni awal ceritanya, sebelum cerita ada mukaddimah dia. Mukaddimah dia apa dia? Mukaddimah dia tentang tawassul. Tengok tu, mukaddimah tentang tawassul. Sebelum tawassul dia cerita pasal Tuhan tu sendiri. Yang mencipta segala sesuatu tu, Tuhan tu perlu dipuji. Allah Ta'ala memuji diri sendiri, maknanya kita wajib puji dia. Lepas tu disebut Nabi tapi dia tak sebut nama dan pangkat, sebab dia sebut Alhamdulillah. Nah, lepas tu ada kita Quran, dan dia kata lagi bahawa dalam Quran tu tidak ada perselisihan. Lurus maknanya, teguh maknanya, lurus maknanya, dan supaya kamu mesti beri ancaman yang amat pedih, azab yang akan dapat yang amat pedih yang akan diterima siapa-siapa yang tolak tauhid. Wa basyiril mu'minin alladzina ya'maluna shalihat, dan beri berita gembira bagi orang yang beriman sempurna dan beramal soleh sempurna. Lepas tu cerita berkenaan tawassul. Bermaknanya cerita kahfi ni ialah berkenaan dengan masyarakat yang bertawassul dah waktu itu. Jadi kalau kita sekarang ni bertawassul pula, balik modal Kristian balik ni. Nah. Jadi rekaskan ceritanya begini. Pemuda-pemuda ni adalah anak-anak daripada pembesar-pembesar raja. Raja ni asalnya adalah mengikut syariat agama tetapi sudah syirik pada Allah. Syirik pada Allah Ta'ala. Syirik dari segi tawassul. Tengok Kristian sekarang ni tawassul dengan Nabi Isa tu. Syirik dalam hal tawassul. Baik. Ataupun mungkin raja ni syirik kerana sembah berhala. Dan mereka ni bawa akidah bahawasanya Nabi Isa tu Rasulullah, kitab Injil itu ialah kitab daripada Allah. Maka raja tu kata, kalau kamu tak sembah, siapa-siapa yang tak sembah berhala ni, aku akan bunuh. Peristiwa ni berlaku apabila dia dapat tahu bahawasanya anak pembesar-pembesar ni sudah masuk Islam, ikut syariat Nabi Isa. Maka dia suruh mereka ni murtad balik supaya sembah berhala. Kalau tak sembah berhala, dia akan bunuh. Itu cerita dia. Baik.
Id awal fityatu ilal kahfi, iaitu ketika pemuda-pemuda ni lari apabila raja tu nak buat raja tu, kemudian lepas tu raja tu kata, oleh kerana kamu ni anak-anak pembesar raja, aku bagi kamu peluang. Ada cerita kata raja nak pergi keluar negara, ada cerita kata raja balik, tapi rekahnya raja tak ambil tindakan pada dia hari tu, beri peluang dia berfikir. Kalau lepas pada mari pula, kalau sembah juga, kalau tak sembah juga berhala ni akan dibunuh. Maka mereka tu lari. Id awal fityatu ilal kahfi, maka ketika mereka pemuda-pemuda tu masuk dalam gua besar tadi, faqalu, mereka berkata masa masuk dalam gua tu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wah, mereka berkata, wahai Tuhan yang mencipta dan mentadbir kami, memelihara kami, atina min ladunka, berilah kepada kami daripada sisi kamu Tuhan suatu rahmat khas, satu rahmat khas daripada kamu Tuhan. Pasal dia sudah lari daripada negeri dia, daripada bandar dia sudah lari. Wahyi lana min amrina rasyada, dan sedialah pada kami, pada urusan hidup kami ini sekarang ni, daripada raja zalim ni, rasyada, suatu petunjuk. Tengok cerita ni. Jadi permulaan cerita, pujian bagi Allah, akan beri azab neraka, akan beri nikmat syurga. Kemudian siapa-siapa yang tahu tentang tauhid ni kena beri ancaman kepada siapa-siapa yang bertawasul, bahawa tawasul itu adalah syirik kufur pada Allah. Nah, lepas tu dia bawa mai keluar dalil. Lepas tu baru dia cerita. Dan cerita ni pula cerita rekah. Ini macam orang buat filem ni. Buat filem. Ini cerita rekahnya begini. Kemudian bila tengah duk tengok tu, pam, cerita sudah berlaku dah. Lepas tu pam, ambil cerita awal. Pam, ambil cerita tengah. Ambil pam, cerita akhir. Dengar dengar baik-baik. Dengar baik. Ni tadi cerita dia. Dia masuk dalam gua, kemudian dia mengikut ceritanya ialah yang berlakunya 6 orang je. 6 orang je pemuda. Maksudnya dia lari daripada raja tu. Dan raja tu keluar bilik ke, masuk dalam rumah dia, kata nak jumpa esok ke, ataupun dia pergi luar bandar ke apa ke. Maka pemuda-pemuda 6 orang ni kata, kalau kita duduk lagi, kita ni bunuh. Dia bunuh lah. Maka dia pun lari. Masa dia balik ke rumah dia, ambil barang-barang lebih kurang lah, kita kata tak, jumpa dengan pengembala kambing. Dan pengembala kambing tu ada anjing seekor. Ada cerita lah pula situ tu. Katanya anjing tu boleh berkata-kata lah, macam-macam pula cerita Israeliat pula tu situ. Tapi pemuda sana beritahu ajar kepada pengembala kambing sana tentang tauhid, dan pengembala kambing sana sanggup terima dan terus ikut dia. Jadi dia 7 orang dengan anjing seekor. Ya. Baik. Sambung balik cerita. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ini ialah, ayat ini ialah penerimaan doa. Penerimaan doa mereka. Mereka doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baca doa tu, Tuhan pun tidur dia 300 tahun dalam. Lagu tu ya. Tak ada lama doa macam pokok kita sekarang ni, terlampau lama sampai jatuh, kata riba tangan. Dia baca doa sebaris, pendek. Bukanlah kata doa orang doa panjang tu tak boleh dah. Tapi sabit sini doa ni pendek. Minta Tuhan beri rahmat atas urusan dia. Tak, lepas tu beri petunjuk pula. Dua perkara dia minta. Jadi eloklah kita ni dalam berdoa, baca doa ni sebagai antara doa-doa kita lah, iaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baca doa. Maka kami tutupkan, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutupkan ke atas telinga-telinga mereka dalam gua itu beberapa tahun lamanya. Tak cerita berapa tahun. Beberapa tahun lamanya. Thumma ba'athnahum, kemudian kami bangkitkan mereka.
lina'lama ayyul hizbain lima labithu amada, supaya kami dapat tahu siapakah yang paling tepat tekaan berapa lamakah mereka tinggal dalam gua. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, sesungguhnya kami ceritakan kepada kamu Muhammad, iaitu cerita mereka bil haqq, dengan benar-benar cerita. Ini cerita benar daripada Allah Ta'ala. Innahum fityatun, bahawasanya pemuda-pemuda itu amanu bi rabbihim, adalah mereka-mereka yang beriman sempurna pada Allah Ta'ala, iaitu tidak syirik pada Allah. Wazidnahum huda, maka kami tambah kepada mereka petunjuk. Petunjuk, diberi petunjuk. Lepas tu flashback balik masa dia menghadap raja. Tadi cerita rekah dia lari masuk gua, tidur dalam gua, dia baca doa, kemudian dia tidur dalam gua, kemudian dibangkitkan supaya Tuhan tahu siapa. Tuhan nak tahunya siapa yang, bukan nak tahu siapa yang paling baik dah amalan ni. Memanglah mereka ni paling baik amalan, tapi sini siapa yang paling tepat tekaan duduk dalam gua. Maknanya tentang ilmu Allah tu tak ada siapa tahu. Ini cerita balik, flashback kenapa dia lari. Flashback cerita dia. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan ke atas hati-hati mereka. Idh qamu, ketika mereka bangun berdiri. Berdiri sini di depan raja yang akan bunuh dia sekiranya dia tidak sembah berhala. Maknanya sini ramai di antara kita ni bukan kata orang nak bunuh dia, mengajar tu tak berani nak cerita benar-benar, tu pun satu masalah tu. Tak wasul ni, tak boleh ni, tak ada siapa cerita ni. Kalau cerita pun cerita sikit-sikit lah. Tak berani nak cerita, sedangkan benda-benda tawasul ni dibuat di masjid-masjid pun buat, di rumah-rumah pun buat. Tak berani nak cerita. Ini cerita dia orang nak kena bunuh dah ni. Nah. Warabatna ala qulubihim, kami kuncikan di atas hati-hati mereka. Idh qamu, ketika bangun berdiri depan raja yang zalim. Tatkala raja tu kata, kamu hendaklah puja berhala ni, sembah berhala ni, kalau tidak aku bunuh kamu. Tiba-tiba dia bangun berdiri, lalu berkata, faqalu, mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang mencipta memelihara kami adalah Tuhan yang mencipta memelihara 7 langit dan 7 bumi. Lan nad'ua, kami tidak akan sekali-kali seru, min dunihi, selain daripada Allah Ta'ala, daripada dia Allah Ta'ala, aliha, apa saja pujaan lain, apa saja tawasul-tawasul lain, tak akan puja. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, kenapakah tidak mereka terbawa datang? Lagi silap Ustaz. Lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syaitan. Lan nad'uwa, kami sekali-kali tidak akan suruh min dunihi, selain daripada Allah Ta'ala, ilahan, pujaan-pujaan lain, Tuhan-Tuhan lain. Pujaan-pujaan lain mana tawassul ni. Laqad qulna idzan syatata, sesungguhnya sekiranya kami kata demikian, kami sudah melakukan perkara yang melampaui batas, yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Kami percaya Allah Tuhan kami, tiba kami puja tu benda lain. Haulai, mereka-mereka ini, kaumuna, kaum kami itu, ittakhadhu min dunihi aliha, memang mengambil selain pada Allah Ta'ala tu pujaan-pujaan. Memang dia ni buat tawasul ni. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, kenapakah tidak mereka bawa datang dengan dalil bukti yang jelas nyata? Kenapa dia tak bawa dalil bukti?
Semua dalil-dalil tu ialah dalil-dalil tu guru belaka. Tak boleh ni kita buat tawassul ni boleh terbang. Boleh terbang lah, boleh apalah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah lebih zalim, lebih daripada satu orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah, iaitu mereka mengatakan Allah Ta'ala tu perlu wakil dalam ibadat, dalam doa. Wallahu a'lam.